Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap screen dan share-share dulu. Saya kan, sekarang ni saya tak tahulah. Saya sengaja tunggu time live saya nak makan. Sebab tu saya suka tutup kamera. Lepas orang dah naik kan, orang bercakap, lagi aku mengunyah lah. Okay, tap-tap screen dan share-share dulu. Live kita macam biasa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tap-tap screen macam biasa. Share-share dulu live. Tak ada orang share lagi tu. Share dulu korang. Baru satu share je tadi. Okay, hari ni kepada PN ataupun penyokong PH, kalau kata nak tanya soalan tu naik atas. Kan, kita kadang-kadang tak tahu apa yang kita nak bincangkan. Lepas tu kita rasa macam saya biasanya saya rasa nak bawa topik apa, yang itu yang saya bawa topik tu. Jadi saya tak tahu apa yang menjadi persoalan, ataupun korang ni tak faham berkenaan dengan apa. Masih tak faham berkenaan dengan IHR ke, dengan digital ID ke, korang masih tak faham berkenaan dengan apa-apa je lah kan. Mungkin masih tak jelas lagi berkenaan dengan apa-apa perkara lah. Okay, dah berapa K? Dah 4 dah 2K korang. Sambil-sambil korang dengar tu, kalau korang tak ada buat apa, korang tap-tap screen lah, tap raut muka host ni, supaya kita punya live ni ada engagement. Dia tap-tap screen ni, tujuan dia adalah untuk beri engagement kepada live kita. Hai Jazali, thank you. Tap-tap screen dan share-share. Okay, dan hari ni pula saya nampak berkenaan dengan tadi kan siang kita nampak ada Papa Bengali tu kan naik ke live kita sekejap kan. Lepas tu dekat Twitter saya nampak ada seorang Papa Gorilla ni, dia sibuk nak kutip orang. Dia mula-mula dia cakap nak kutip admin Abdul Rani Kuluk fans lah. Saya pun kenal admin dia, bukan kau aja kenal. Jadi dia orang ni nak main kutip-kutip pula kan. Perangai hudu betul lah. Geng-geng kerajaan jangan tiru perangai yang macam ini. Something biadab, menerakakan, mengkafirkan, memutadkan orang kan. Ingatlah, kalau kita ni panjang usia, hari tua kita malu lihat perbuatan semasa muda kita ni. Jika kita ni terjun ke alam politik ni, kita dah bersedia untuk kadang-kadang kita kena penganjing dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang selamat malam Bruce Lee. Sebab tu saya kadang-kadang ignore je kalau diorang ni menganjing. Sebab diorang ni kadang-kadang biarlah kita pun menganjing dia, dah pun menganjing kita. Tapi kalau dah tahap melampau tu kenalah kan. Macam tu. Okay, korang share-share dulu. Share-share dulu. Baru 5 share tu saya nampak kat bawah. Share lagi korang. Tolong share-share. Tak adalah. Selekeh je. Saya kat rumah malam ni selekeh je. Sebab saya kadang-kadang pakai tudung semata-mata untuk datang buat live. Pakailah lipstick sikit dan sebagainya kan. Okay, baik. Hari ni kita mendapat berita bahawa bekas Menteri Kesihatan Datuk Chua Chui Ming dilaporkan meninggal hari ni. Takziah kepada keluarga mendiang. Terima kasih atas sumbangan dan bakti Datuk Seri Chua Chui Ming ni sepanjang dia di dalam kerajaan dan berkhidmat sebagai Menteri Kesihatan lah. Okay. Saya nak sentuh sikit berkenaan dengan beras Kedah Perlis dan Besut. Dan hari tu walaupun ada bangkitkan berkenaan dengan beras kan, walaupun isu beras dah lama berlalu, tapi mereka masih lagi membangkitkan isu beras ni. Dan saya nak beritahu di sini, beras Kedah Perlis dan Besut meningkat selepas mengikut kaedah penanaman padi sekincat. Dan bayangkan Kampung Lat 1000, sempadan Kedah Perlis 6 tan hingga 10 tan sekarang ni. Dan di Besut Terengganu diorang boleh tuai hasil sebanyak 4 tan hingga 7 tan. Alhamdulillah kan.
setelah mengikut kaedah penanaman padi di Sekincat. Okey, harap-harap dapat menampung keperluan beras negara kita lah. Antara Perlis Kedah, hasil di situ lebih kurang 6 tan dan naik kepada 10 tan. Sangat ketara di Besut Terengganu purata hasil 4 tan per hektar apabila di bawah alas Kincan punya kaedah penanaman padi ni dah jadi 7 tan. Kan. Inilah saya rasa bagus sebab salah satu menteri yang perform juga Mak Sabu ni, kita nampaklah sebagai Menteri Pertanian dan Jaminan Makanan isu seperti telur, beras, ayam semuanya selesai. Maknanya bekalan stabil dan sebagainya. Dan saya lihat setahun pentadbiran Mak Sabu sebagai thank you Syahuddin sebagai menteri. Dia dilantik pada 3 Disember 2023 dan catatkan setahun dia menjadi Menteri Pertanian dan Jaminan Makanan. Saya sebenarnya tak sangka dia boleh perform di bawah Kementerian Pertanian ni. Dan dia telah selesaikan masalah bekalan telur ayam. Telur ayam hilang di pasaran sudah saya rasa berlanjutan setahun. Semasa 2022, semasa pentadbiran Ismail Sabri, dan berjaya selesai dalam tempoh 2 bulan sahaja melalui intervensi jangka pendek import dari luar. Kan? Dan keuntungan bernas diagih kepada pesawah. Ini adalah hasil daripada PMX lah. PMX ni sebenarnya kalau kita lihat daripada tahun 2013 lagi, dia pernah bangun di Parlimen dan mengatakan bahawa pesawah harus diberikan keuntungan yang lebih. Harus beri bantuan khas kepada pesawah. Dan PMX dan KPKM berjaya mendapat persetujuan bernas untuk memberikan bantuan khas 60 juta kepada pesawah selain perkongsian 30% daripada keuntungan bersih bernas kepada 240,000 pesawah dapat manfaat. Dan di samping itu, Kementerian Pertanian ini perkasakan industri aquakultur, perluaskan peternakan lembu feedlot. Lembu feedlot, lembu yang mana? Lembu yang Mak Sabu naik hari tu. Saya rasa macam tersekat lah pula. Yang Mak Sabu naik hari tu, ingat tak? Yang diorang duduk kata Mak Sabu naik lembu lah apalah kan. Alhamdulillah peternakan lembu feedlot itu diperluaskan. Sebab sebelum ni kalau kita nak korban tiap-tiap tahun, kita ambil lembu daripada mana? Kita ambil lembu daripada Siam. Kita ambil lembu daripada Thailand. Kenapa kita perlu ambil lembu daripada Thailand dan Siam ni? Sebab bekalan daripada dalam negara kita tidak mencukupi. Jadi bila Menteri Pertanian ini meluaskan peternakan lembu ini, alhamdulillah. Nanti kita tengoklah hasilnya pada tahun depan. Kita tengok nanti kalau dah tahun depan nak buat nak buat korban, nanti dari mana kita akan ambil lembu-lembu ni. Harapnya kita akan tumpu kepada peternakan dalam negara lah supaya dapat membantu khususnya peternak-peternak dalam negara kita ni. Mungkin kita boleh beli dengan harga yang lebih murah, kan? Okey, lepas itu penanaman jagung bijirin. Tingkatkan pelibatan belia dalam pertanian dan perkasa Institut Latihan Pertanian. Dan 18,000 permohonan subsidi diluluskan bernilai 1.69 bilion. KPKM luluskan subsidi kepada peternak ayam daging dan ayam penelur untuk atasi kenaikan kos pengeluaran serta menstabilkan harga ayam dan telur. Sebab itu kita tengok hari ni, bila subsidi kepada peternak ni dihentikan, harga masih lagi jauh lebih murah daripada harga siling yang sebelum ini. Dan ini gagal dilakukan oleh pasukan jihad inflasi semasa tahun 2022. Dan jualan agro madani dengan penjimatan 30%. Kerajaan hari ini di bawah KPKM melaksanakan jualan barangan keperluan harian pada harga yang cukup murah untuk pengguna yang terkesan. Dia pergi masuk ke daerah-daerah
Setiap hujung minggu, kalau korang dapat lihat, hari Jumaat, kalau tempat saya Jumaat atau Sabtu lah, dia akan masuk ke kampung-kampung untuk ada penjualan agro madani. Dan bekalan cukup kita tengok pada musim perayaan tahun 2023. Tak kira lah Raya Cina, Raya Melayu, Raya Puasa, Raya Haji ataupun Raya Deepavali, dan nanti Christmas kan. Bekalan ayam, telur, daging mencukupi dan tiada sebarang masalah ataupun tiada kenaikan harga di sepanjang bulan Ramadan, pada Aidilfitri, Aidiladha, tak seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya pada 2022 ada saja perayaan akan ada kenaikan. Dan kerjasama antara negara untuk security makanan. Kita dapat lihatlah Mak Sabu ni dia mengadakan siri rawatan ke Indonesia, ke China, ke Rusia, ke Turkistan, Itali, Hungary untuk terokai kerjasama untuk pastikan security makanan negara terjamin di tahap yang terbaik lah. Dan tidak semua inisiatif pertanian dapat dihasilkan dalam negara dengan kos yang lebih efisien. Jadi ini juga dia juga berupaya mengatasi bekalan beras tempatan. Kita tahulah peningkatan mendadak permintaan beras putih ni, iaitu beras putih tempatan. Akibat kenaikan harga beras dunia dan intervensi lain melibatkan edaran melalui Fama 1, subsidi RM90 1 tan untuk beras import Sabah dan Sarawak Labuan. Dan kontrak kerajaan gunakan beras import. Dan penguasaan ops beras tempatan pun dijalankan. Dan tingkatkan pengeluaran padi dengan modal sekincan. Sekarang ni seperti yang saya katakan tadi, di Kedah dan di Terengganu berjaya dah terbukti berjaya meningkatkan daripada 40 tan pergi ke 70 tan. 4 tan naik ke 10 tan, 7 tan. Macam tu lah tadi yang saya ada sebutkan, saya pun dah lupa. Di Perlis pun berjaya daripada 4 tan ke 7 tan. Metrik di Besut pun sama juga. Jadi hasil tertinggi padi Mada sejak 30 tahun. Bayangkan projek padi mini sekincan Kampung Lat 1000 ni, Perlis, hasil purata 10 metrik tan per hektar. Merupakan hasil tertinggi kawasan Mada sejak 30 tahun tau. Dan usaha rintis penanaman padi 5 musim ni untuk tingkatkan pengeluaran padi. Penanaman padi 5 musim 2 tahun berbanding dengan yang sebelum ini 2 musim setahun. Dengan pelaburan 3 bilion diluluskan untuk infrastruktur pengairan, apa dia panggil, saya pun lupa dah, nanti saya tengok balik. Tapi subsidi padi pun dinaikkan juga untuk pesawah. Harga subsidi padi naik daripada RM360 ke RM500 per tan. Tingkatkan pendapatan pesawah dan ringankan beban kos penanaman dan kos sara hidup tu sendiri. Ini juga menaikkan semangat pesawah lah, dan juga menarik minat pesawah-pesawah muda yang nak berkecimpung dalam pertanian sawah padi ni, dan memastikan kita ni dapat menstabilkan keterjaminan makanan kepada negara kita. Okey, dan harga lantai belian padi pun naik kepada RM1,300 kepada pesawah. Sebab PMX khususnya mendengar rungutan pesawah padi apabila harga bahan, harga belian oleh pengilang telah diturunkan kepada tahap RM1,200 per tan. Ini berlaku di Kedah. Tapi berlaku di Kedah tapi dia tidak tak mengadu kepada kerajaan Kedah, dia mengadu kepada Kerajaan Persekutuan. Jadi dinaikkan harga lantai kepada RM1,300 untuk bantu pesawah. Okey. Lepas itu Sabah dan Sarawak sebagai negeri jerapang padi. Siapa sangka? Akhirnya hari ini kita dapat lihat inisiatif kerajaan hari ini menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai negeri jerapang padi. Dan usaha untuk tingkatkan pengeluaran padi di Sabah Sarawak sekarang ni menyumbang kepada 4% sahaja, 50,000 hektar tanah yang telah dikenal pasti. Tapi saya rasa dalam masa akan datang kalau ditingkatkan, insya-Allah meningkatlah. Sebab setahu saya Sabah dan Sarawak ni mempunyai tanah yang luas kan, negeri yang besar.
Jadi untuk kita ni menjalankan aktiviti pertanian, peternakan, untuk menggalakkan lagi ramai yang berceburi bidang pertanian, peternakan di Sabah dan Sarawak ni, of course saya rasa ada peluang yang besar lah. Dan ini juga untuk mengatasi masalah sekatan ekspor beras India lah. Dan kalau kita tengok kerajaan India sebelum itu pada bulan 7 tak silap saya telah ban ekspor ke luar negara disebabkan oleh faktor cuaca, iaitu faktor climate change yang menyebabkan mereka ni hasil padi mereka merosot kan, hasil beras mereka merosot. Dan bila Mak Sabu ni hadir ke India baru-baru ini, beberapa bulan yang lepas, kerajaan India benarkan Malaysia benarkan Malaysia ni import daripada India 170,000 metrik tan beras putih dalam beberapa siri rundingan. Ini satu kejayaan lah bagi saya, sebab kita dapat keadaan yang macam ini bila harga beras import ni naik, memberi kesan kepada paniknya diorang ni membeli beras tempatan, berebut beras tempatan dan sebagainya kan. Dan bila kita tak dapat nak stabilkan lagi dalam sebulan itu, dia pergi berjumpa dengan kerajaan India, bolehlah import lah kepada kami sikit, kalau tak boleh banyak pun import lah kan. Jadi dia pun bersetuju 170,000 tan metrik diimport oleh Malaysia daripada India lah. Dan KPKM berjaya menstabilkan semula industri ternakan ayam. Kita tahu melalui penamatan harga kawalan dan subsidi ayam kepada peternak setelah bekalan ayam pulih dengan persaingan lebih sihat, dan kurang campur tangan daripada kerajaan untuk industri ini berkembang. Ayam hari ini secara purata RM7.60 ke RM8.50 harganya di sekitar negara kita. Dan Alhamdulillah SPRM dah mula boleh siasat dah. Jadi untuk tingkatkan tata kelola dan kurangkan corruption ni, Pertubuhan Peladang dan Persatuan Nelayan sebagai badan awam sekarang ini dihubungkan dengan SPRM. Jadi kalau ada corruption di dalam nikmat, di dalam nafas tu sendiri, hati-hatilah. Mungkin anda diperhatikan. We are watching you, SPRM kata. SPRM nak masuk, nak siasat bila-bila masa aja boleh. Inilah bukti ketelusan kerajaan hari ini dalam menangani isu keterjaminan makanan ni. Thank you Ranaji. Ranaji ke? Ranaji. Okey, jadi satu lagi program, iaitu program Zero Late Delivery Baja Nafas. Dan kelewatan penghantaran baja disebabkan masalah pesawah dah ditegur oleh Ketua Audit Negara dalam pentadbiran lepas. Ini masalah semasa pentadbiran lepas. Dan selepas program Zero Late dia ni dilancarkan, tiada lagi kita dengar masalah baja lambat. Jadi kalaulah masa pentadbiran 2022 tu, pentadbiran yang PN PAS di dalamnya memang macam-macam masalah kan. Kalau kita tengok Ketua Audit Negara dah tulis, dah tegur, ini lambat, ini tak sampai, pesawah yang meninggal dunia pun dapat lagi kan, entah ke mana duit tu pergi dan sebagainya. Okey. Dan tanpa sistem bersepadu, ia mengurangkan kecekapan pengurusan pertanian negara. Kita tahu, dan pancian pertanian negara akan dimulakan dan enakmen pendaftaran petani negeri-negeri telah dipersetujui. Dan ini adalah big data sektor pertanian negara. Dan lepas tu seramai 66 peserta berumur 18 hingga 40 tahun menerima geran dalam bentuk barangan berkaitan pertanian bernilai RM20,000. Dan khidmat nasihat teknikal dan latihan juga disediakanlah. Dan usaha selama 20 tahun untuk ekspor nangka. Ini cerita nangka pula. Ini satu pencapaian juga bagi saya, nangka ni. Ekspor nangka akhirnya berjaya setelah protokol laluan pasaran nangka ditandatangani pada April 2022. Dan ini ekspor pertama yang sampai pada September 2023.
Dan dijangka nilai ekspor akan mencecah 22 juta menjelang 2025. Banyak lagi perkembangan yang baik akan dikongsi. Nantilah saya akan study lagi berkenaan dengan pertanian ni. Sebelum itu, saya nak bagi dengar ini satu perkara. Kami terima 3 pemimpin DAP memfailkan saman fitnah terhadap ahli Parlimen Kepala Batas iaitu Siti Mastura Muhammad berhubung ucapan beliau dalam ceramah Majlis Himpunan Muslimat dan Amirah pilihan raya kecil Kemaman awal bulan ini. Menerusi writ saman dan penyataan tuntutan yang difailkan secara berasingan, ketiga pelantif mendakwa Siti Mastura telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis dan ketuanya Chin Peng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura Mendiang Lee Kuan Yew. Laporan lengkap di astroawani.com. Okey. Jadi harap-harap kepada Mastura selamat mendangani saman-saman yang bakal menimpa dirimu. Begitu kan. Okey, itulah kan kalau kita berkempen inilah natijahnya. Jadi kita nampak hari ni mereka ni kalau kita kata dia orang menang dengan fitnah, dia orang marah. Kan? Dan ada Walaun pula, Walaun ni dia kata Samsuri lebih layak jadi PM sebab menang PRK Kemaman dengan majoriti lebih besar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim